Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul hadis maudhu'. Dalam era globalisasi tanpa limitasi ini, seringkali kita dengar tentang perkataan hadis maudhu'. Namun, adakah kita tahu tentang apa sebenarnya hadis maudhu' ini? Hadis maudhu' adalah hadis palsu yang direka oleh pendusta dengan menyandarkan sesuatu perkataan, pengakuan, perbuatan ataupun sifat kepada Rasulullah SAW. Sedangkan perkara itu tidak dikatakan ataupun dilakukan, bahkan bukan merupakan persetujuan dan bukan sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu' ini jelas bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis sahih yang jelas, sehingga tidak mungkin bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi dahulu, tiada terwujudnya hadis palsu kerana umat Islam pada waktu itu tidak pernah berbohong dan tidak mengetahui bohong itu apa. Hadis maudhu' ini dicipta oleh golongan yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri. Terdapat beberapa sebab mengapa hadis palsu ini diciptakan. Yang pertama, kerana politik. Perpecahan awal di kalangan umat Islam timbul sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Ia berpunca daripada pendapat mengenai jawatan khalifah yang berbeza. Mereka mempersoalkan siapakah yang lebih berhak untuk menjawat jawatan yang penting tersebut. Golongan jumhur telah melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah, manakala pengikut-pengikut Saidina Ali menegaskan yang Saidina Ali lebih layak memegang jawatan tersebut. Lalu, mereka mengadakan hadis yang menunjukkan keutamaan Saidina Ali. Yang kedua, fanatik mazhab. Akibat daripada perbezaan mengenai hukum fiqh telah menimbulkan fanatik mazhab yang melampau, sehingga sanggup membuat hadis-hadis palsu. Masing-masing mengeluarkan hadis-hadis bagi mempertahankan fahaman mazhab mereka. Seterusnya, angkara golongan zindik dan munafik. Terdapat ramai yang berpura-pura meluk Islam kerana takut, mengikut orang ramai ataupun kerana sesuatu kepentingan duniawi. Golongan ini, terutamanya para zindik dan munafik, memusuhi Islam secara diam-diam. Lalu mereka berusaha untuk merosakkan Islam daripada dalam dengan membuat banyak hadis-hadis palsu. Golongan ini dikatakan telah membuat sebanyak 14,000 hadis palsu. Salah seorangnya adalah Abdul Karim bin Aujaq yang telah mengaku membuat 4,000 hadis mengenai halal dan haram. Zindik adalah golongan yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran ataupun tidak berpegang kepada ajaran agama. Mereka melakukan ini untuk meringan-ringankan agama dan berselindung dengannya dari orang ramai. Ada di kalangan yang mendakwa berilmu telah dengan berani sekali mencipta hadis palsu bertujuan untuk mempertahankan pendapatnya. Hal ini berlaku dalam majlis-majlis ilmu dan perdebatan. Akhir sekali, kecenderungan untuk mengajak manusia kepada kebaikan sehingga sanggup mereka hadis. Mereka juga terbahagi kepada beberapa golongan. Yang pertama, ahli-ahli bid'ah. Terdapat golongan yang sesat menyangka bahawa hadis boleh direka untuk menarik manusia kepada ibadat. Golongan para zuhud bertujuan mendorong dan merangsang umat supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah dan beribadat kepadanya. Ia telah mencipta hadis-hadis palsu bagi tujuan tersebut. Disebabkan kejahilan dan kecuaian mereka tentang Islam, hadis palsu ini telah diciptakan. Ini termasuklah mengenai hadis-hadis mengenai kelebihan surah-surah tertentu dalam Al-Quran, kelebihan ibadat seperti salat sempena hari tertentu, yakni Ashura, dan malam pertama bulan Rejab, iaitu malam nisfu Syakban, malam Aidilfitri dan siangnya. Juga hadis-hadis yang mendorong manusia melakukan amal ketaatan, zuhud, berakhlak mulia, serta amalan-amalan terpuji. Sekian itulah faktor-faktor kenapa terwujudnya hadis palsu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Bertemu kita kembali dalam next video, insya-Allah.